kan, kalau stres saya akan tak ada mood. So bila tak ada mood dia jadi dengan orang Kali merajuk ke? Tak ada. Dia bila tak ada mood dia macam tak mau bercakap dengan orang, macam tak mau jumpa orang langsung, macam nak duduk seorang-seorang je. Tapi itulah kadang-kadang tak semua orang faham kan dengan apa yang kita rasa. Selalunya ambil masa berapa lama tu nak mendiamkan diri? Dia depend jugalah, sampai 1 hari kot. 1 hari cukup kot. 1 hari? Lepas tu dah okey lah. Serius lah 1 hari? 1 hari merajuk? Dia kalau lebih pada merajuk, dia macam nak ambil space untuk cakap dengan diri sendiri, luangkan masa dengan diri sendiri. Macam tu, dia macam tak mahu duduk dengan orang macam. Sebab bila kita duduk dengan orang, kita tendensi untuk ada masalah tu tinggi. Macam saya memang tak mahu ada masalah dengan orang kalau boleh. So sebab tu lah pilih untuk duduk sendiri gitu. Lepas duduk sendiri tu, lepas daripada tenangkan diri tu, akan hilang semua stres ke, ataupun like macam try untuk fix apa masalah sebenarnya? So bila duduk sendiri tu, macam saya akan cuba untuk neutralkan balik pemikiran tu. Sebab kadang-kadang bila kita tengah serabut, kita tak nampak jalan keluar. Dan kita fokus pada masalah tu je. Tapi bila kita duduk seorang-seorang, kita ambil masa, kita ambil space, so pemikiran kita tu akan jadi jernih dan kita mula akan nampak, macam ni. Ada semua ni yang jadi tu semua. So macam tu je. Okay, nice. Okay. Untuk Amirul, ada apa-apa nak share? Kan tadi Amirul kata stres yang baik lah untuk kerja rumah. And then memanglah kesan dia bertanggungjawab. But nak tahu stres yang negatif. Setiap orang kan mesti ada stres yang negatif kan? Apa Amirul rasa about kesan stres negatif? Stres negatif Alamak. Ya. Stres negatif. Saya jarang stres sebenarnya. Bila stres pun saya ada orang-orang yang mampu mengurangkan stres. Contohnya kawan-kawan. Kawan saya lah, kawan-kawan rapat saya dekat kampung tu. Itu pun antara lah. So kalau kena stres yang negatif, saya akan diam lah. Saya jarang diam lah. Dekat sekolah saya macam jarang diam. Tapi bila stres yang memang bagi macam betul-betul negatif kat saya akan diam. Salib lah, tak cakap dengan orang. Cuma pun tanyalah kan, siapa? Okey dah. Kalau okey je, tak ada apa pun. Mesti senyum lah. Kebanyakan saya banyak pendam lah. Sebab saya mesti tak jumpa, sebab jarang lah ada orang yang saya selesa untuk meluahkan. So bila saya dah jumpa orang yang selesa, saya akan luah. Takat ni ada seorang je lah yang selesa nak luah. Alip lah. Bukan. Alip pun ada lah, tapi ada yang lain yang lebih selesa. Siapa lah saya? Alip. So saya jarang lah. Macam Indah tu kan, tak ada rutin masa PKP. Rutin saya makan, tidur, PUBG. Itu je lah. Terima kasih. Kolo dengan Najwa ada apa-apa nak tanya kepada mereka? Kolo kan berkata-kata kan? Adakah stres akan mengundang kepada ketidakseimbangan emosi anda semua? Of course. Of course ya. Yang lain? Yang lain, Alif dengan Amirul? Sebab Indah. Ya. Kan Indah kata of course. Cuba terangkan emosi kan macam mana Indah, macam mana cara nak supaya tak agresif tau. Macam mana nak seimbangkan balik. Macam mana cara aku seimbangkan emosi aku. Supaya tak bertindak agresif, tak melepaskan marah sorry ke orang lain. Macam mana? Aku memang tak suka marah orang. Okey, tapi apa yang Apa dia? Okey, tapi apa? Jangan beragu-ragu. Shut up. Ni apa aku buat lah. Of course, duduk sorang-sorang. Tapi sebab untuk tak nak sakitkan, dia lebih sakit hati tau kalau kita cakap, bila kita lepas tu.
Kan tak cakap lepas je. Tu lagi sakit aku rasa daripada aku nak abuse fizikal tu. So better duduk sorang-sorang, layan lagu tu. Healing. Lepas tu apa lagi yang aku buat adalah aku cuba cari something yang benda hobi baru. Macam contohnya kalau time PKP kan ada buat dalgona coffee tu. So benda tu seronok lah buat. Walaupun buat sorang-sorang ke apa. So tak terfikir, cuba cari something yang kau tak ada masa untuk fikir pasal-pasal ni. Faham tak? Buatlah, mandi. Mandi pun tak boleh tak terfikir dia kan. Mandi tu buat hobi. Sekejap. Okay, sambung tu. Dan nak tanya, kan selalu kan perempuan yang kita tahu dia jenis berluar dekat kawan-kawan dia. Jarang kita dengar perempuan ni pendam. Tapi bila kat Indah ni kenapa feeling tu duduk sorang-sorang pendam macam tu? Ya, tak semua orang sama. Kalau semua orang sama. Okay, baik. Alif kena tahu perempuan ada berapa banyak jenis. Itu adalah perempuan idaman Alif yang mensharekan masalah kepada orang lain. Tapi kami perempuan yang lain seperti Indah, dia lebih memilih duduk sorang-sorang. Biar lelaki tu realise yang dia dah salah. Kalau gitu cuba Isyira pula kongsikan pengalaman. Macam mana cope dengan stres? Saya kalau sejujurnya kalau saya stres saya akan nangis. Betul, sumpah. Contohlah pengalaman yang baru je yang berlaku sekarang. Saya kan baru lepas break up kan. Ni pengalaman lah. Saya kan baru lepas bankrupt. Sekejap, soalan. Sibuk dengan je yang tu lakon. juga, dengan UUM juga. Oh tak payahlah. Personal. Okay, Untuk menyambungkan Personal kena cerita, tepi. saya ucapkan salam takziah ya. Salam takziah. Semoga jumpa yang baru. Follow. Tapi belum official lagi lah. Tapi fokus utama stres lah. Bila benda tu memang saya stres lah sebab nak dekat exam final and then assignment banyak tak settle. So apa yang saya buat dalam minggu lepas tu, benda tu berlaku daripada minggu lepas dan dalam 5 hari tu memang saya banyak nangis lah. Saya nangis, saya memang tak keluar jumpa orang, nak tengok cahaya matahari pun saya tak boleh tengok sebab saya rasa macam sangat stres. And then mandi memang muka memang sembab, bengkak. Kalau orang tanya sikit pun memang akan nangis. And then duduk atas katil lah menangis dengan lagu sedih menangis. And then memang tak boleh belajar. And then lepas daripada 5 hari tu kan dah pergi kelas memang tak energetik lah. Rasa macam dunia ini hancur sekejap. Sebab kita rasa faham tak, orang yang kita berharap tu dah tak ada, orang yang kita bergantung dah tak ada. Tapi it's okay, maybe lepas ni boleh get back, kita tak tahu kan. Tapi untuk masa sekarang kan nak dekat exam final kan, roommate saya tak ada 2 orang dekat dalam bilik tau. Bila sebelum ni bila roommate tak ada dalam bilik, dia pakai cuti balik study kan. Saya memang jadi tak study. Saya tak boleh nak study sebab saya rasa macam sunyi gila, tak ada semangat. And then saya akan rasa macam akan fikir benda yang bukan-bukan. Yang akan macam nak nangis, akan rasa macam pressure, benda tu lah. Lepas tu apa yang saya buat adalah saya pergi bilik Indah. Indah, saya pergi bilik Indah, saya tidur dekat bilik Indah supaya saya rasa macam ada orang lah support saya daripada belakang. So saya study kat sana, duduk bilik Indah baru saya macam boleh study, boleh gelak-gelak, makan sekali, itu sekali sebab saya rasa macam ada orang dengan saya sekarang, saya tak keseorangan. So kalau korang stres, elakkan duduk sorang-sorang lah. Duduk sorang-sorang, korang akan rasa macam pressure gila. Itu bagi pendapat saya lah. Tapi obat breakup tu belum official lagi. Is that macam permulaan lah. Okay? Stres cari. Adik saya single. Kisah yang sangat tragic ya. Sekejap. Dia macam sebab lain orang lain cara kan nak cope dengan dia punya stres kan. Ada orang duduk sorang-sorang, ada orang kena menangis, ada orang kena cari kawan untuk luar masalah. Itu je lah, tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Cerita Syirah. Dasar cerita Syirah. Kena ingat satu je. Jangan sebabkan jadi tekan. So, setiap masalah dekat dalam Al-Quran
Quran cakap innama al-musyrika innama al-musyrika. Jadi kalau kau Betul. letakkan harapan kita dekat orang, kalau kita letak harapan ke orang, lama-lama kita macam boleh nak ikut sendiri. So jangan nampak diri sendiri. Lagi satu, kalau korang ada hubungan apa, tolong jangan cerita banyak benda pasal diri korang. Apa daripada benda tu orang boleh nampak orang punya kelemahan. Contoh macam Insyirah kata, saya tak tahu macam mana dia punya kan dengan mungkin Insyirah ada cakap yang dia tak pernah macam dia punya tu macam jenis yang kita dengar luar kan. So kalau kerap cerita masalah kita dekat orang tu, so orang tu boleh nampak kita ni macam bila kita dah tak ada nanti dia tak boleh buat sendiri semua. So elakkan daripada cerita tentang apa-apa masalah kalau ada yang memang betul privacy. Lepas tu setiap masalah kita kena ingat jangan jangan menceritakan masalah kita dekat Allah, tapi setiap masalah letakkan ada penyelesaiannya dekat Allah. So janganlah terlalu bergantung sangatlah dekat orang. Sebab orang boleh nampak kita punya kekurangan. Sekejap. Maksudnya aku try untuk faham kembali Maksudnya jangan terlalu cerita banyak masalah kita dekat orang sebab tak nak orang nampak kelemahan kita. Betul ke? Itu yang kau maksudkan? Ya, betul. Sebab dalam Al-Quran tu ada kata kebahagiaan ilmu dan juga rumah tangga jangan pernah ceritakan apa-apa dengan orang. Even kita bahagia kan, contoh kita bahagia kita ada partner. Sorry nak interrupt. Even kita nak cerita dekat partner kita kan, jangan sesekali cerita tentang kemewahan kita, apa yang diri kita ada. Contoh kita pandai, jangan cerita dia. Just macam kita cerita apa dalam sehari tu, kita ada rasa yang itu paling bermakna dalam kita. Yang itu boleh. Kalau masalah tentang kita rasa stres ke apa tu yang kita elakkan. So, benda macam tu, partner korang boleh jumpa apa kelemahan korang. Sorry interrupt. Bagi aku dah habis ke Najwa? Dah. Belum lagi Okay, Kosti tu. Sorry interrupt. Bagi aku secara personal tak ada masalah pun untuk kita tunjuk kelemahan kita pada pasangan kita ataupun pada orang lain. Tak ada masalah pun. Sebab at the end of the day kita manusia. Kita manusia dan memang kita ada kelemahan. Tak ada masalah pun. Sebab tu untuk meluahkan sesuatu perasaan tu pentingnya untuk kita cari orang yang kita boleh percaya. Sebab kita kena cari orang yang tak judge kita. Supaya dia betul-betul faham kita. Tak ada masalah pun untuk kita nak cerita apa masalah kita dekat orang lain. Sebab kita manusia, kita tak mampu pun nak pendam semua benda tu sendiri. Kita kena juga cari juga manusia lain untuk kita luahkan benda tu. Okey, aku faham macam jangan cerita semua benda ni kita luar dekat Tuhan. Tapi Tuhan pun hadirkan manusia untuk dengarkan masalah kita. Baik. Macam mana Nabi pun, Tuhan, kenapa Tuhan dia tak macam mana Tuhan dia hantar Nabi untuk Okay. asal ni panggil dah ketamat dah masa 15 minit ni. Okay. 2 minutes left. Banyak. Okay. Alright. Itu saja. Okay, untuk dari side aku, kita kena normalizekan kelemahan kita untuk kita perbaiki diri kita. Like kita kena, sebab kadang-kadang kita tak nampak. Aku faham. Aku tak 100% disagree dengan kau Najwa. Just like macam kita kena tengok kelemahan, orang kena nampak kelemahan kita untuk orang bagi tahu kita. Ni kelemahan kau, tapi dengan mindset kita adalah kita kena perbaiki diri sendiri juga. Like untuk aku rasa untuk part tu memang dalam perkahwinan tau. Dalam perkahwinan dan daily life punya dia sangat berbeza sebab dalam perkahwinan kita kena menjaga maruah suami dan keluarga dia dan keluarga kita. Itu lain. Itu situasi tu ialah kita dalam situasi tu juga pun sebenarnya kita kena mencari orang yang betul-betul kita trust untuk dia bagi penyelesaian dekat kita. Itu sebenarnya konteks dia. Kita sebagai bakal kaunselor,
Bagi aku, bila orang ceritakan masalah, kita jangan lihat ini keburukannya. Macam ini apa, ini potential yang kita boleh polish. Bagi akulah. Sorry. Rak. Okay. Alik, tolong Tak tutup dengar, mic. tak dengar. Nampak? Dia tak boleh. Okay. Ah. Okay.